Islamiyah mempunyai sendi sebanyak 6 perkara, di mana 6 sendi di atas, ya, itulah kepercayaan dan akidah yang telah diletakkan. Akidah dan kepercayaan itu letaknya di dalam hati yang mengetahui hanya Allah. Akidah ni tempatnya dalam hati, yakin. Batu, ya, Islam ni kita mesti ada keyakinan dalam hati akan apa segala yang diturunkan oleh Allah kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kena yakin. Dan asasnya 6 perkara ni, bukan 6 ni dia, ada lagi sebenarnya yang lain. Ya, syarah dia. Ya, bila sebut Allah, kena tahu, yakin sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Ya, Nabi-Nabi Rasul pula kita kena tahu berapa orang, malaikat, apa nama dia, apa tugas dia, qada dan qadar pula apa maksud dia. Ya, dan benda ni tuan-tuan, benda dalam hati. Ya, benda yang duduk dalam hati. Sedang syariah Islamiyah mempunyai sendi sebanyak 5. Ya, dia punya asasnya 5 buah sendi. Di mana 5 sendi di atas itu ialah rumah tangga. Ibarat rumah ni. Ya. Islam ditegakkan yang cukup berisi segala keperluan hidup dan kehidupan buat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kita tak boleh jadi orang Islam kita mengatakan, aku percaya dengan Allah, aku percaya dengan malaikat, aku percaya dengan akhirat, tapi suruh semayang tak semayang, suruh puasa tak nak puasa, suruh pergi haji tak pergi haji, suruh, ya, buat amal tak nak buat amal. Kerana apa? Kerana dia gagal untuk meletakkan syarat Islam yang kedua, iaitu al-amal bil jawarih. Keyakinan itu mesti dibuktikan. Macam kita tu, kita mengaku, dengan isteri kita, yang abang saya yang kat situ, bini saya dah tahu. Kepercayaan seorang isteri ialah berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh si suami kepada isteri. Begitu juga sebaliknya. Bukan hanya sekadar dengan luahan perkataan. Kalau cakap sayang, masa hari jadi, lepas tu ditampornya bini. Dah marah je, tampor. Dah sepak terajang. Maka seolah-olah, ya, ucapan itu suatu perkara yang bercanggah dengan amalan dia. Ya, berjela-jela dia, ya, apa ni, SMS dia kata I love you, ya, I love you. Ya, isteri tak terpercaya. Maka begitulah dalam Islam. Ya, keimanan itu perlu kita buktikan dengan pelaksanaan, dengan amalan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ditegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Islam terletak dan terlihat dalam gerak geri dan perbuatan manusia sehari. Ya, sebab itu Nabi kata al-farqu bainal muslim, bainal kafir wal muslim as-salah. Nabi kata beza orang kafir dengan orang Islam ialah pada solatnya. Orang kafir tu bangun sebelum subuh. Yalah, kita pun bangun sebelum subuh. Sama kan? Sama. Dah. Kadang-kadang ada yang lepas subuh pun baru bangun. Kan? Orang Islam tu Cina pukul 4 pagi dah bangun dah. Kan? Bawa lori pergi pasar. Ya. Tapi orang Cina bangun pagi, mana dia pergi? Cari duit. Dia cari harta, mengejar dunia. Maka kita sebagai orang Islam hendaklah membezakan kehidupan kita, perbuatan perilaku kita sebagaimana, ya, daripada orang bukan Islam itu. Maka bezanya kata Nabi ialah orang Islam dia pergi sembahyang. Barulah ada beza. Kalau tidak sama macam acong, sama macam sambil. Nah, dia tak sembahyang tuan-tuan. Ya, kita tak ada beza. Confuse kita macam mana nak bezakan, ya, orang Islam tetap. Syariat Islam disebut juga segala peraturan Allah yang berisi undang-undang yang kudus, mengatur cara hidup dan penghidupan umat manusia yang wajib ditaati dengan mendapat pahala barang siapa yang mematuhinya dan diberi hukuman bagi sesiapa yang melanggarnya. Ya, setelah itu takrif syariat Islam. Apa juga peraturan daripada Allah, hukum hakam, wajib, makruh, harus, sunat, apa lagi, haram, boleh, tak boleh, dosa, pahala,
Semua benda yang bersifat hukum, maka itulah syariat Islam. Mayang wajib, puasa wajib, ya, apa lagi? Zikir sunat, ya, apa makan, ya, benda yang berbau, ya. Kemudian terus mayang makruh, ya, minum arak haram. Ini hukum semua kan? Taat ibu bapa wajib. Maka semua itu dianggap sebagai syariat Islam yang wajib ditaati. Siapa buat, ya, mendapat pahala, dan siapa yang melanggar akan diberikan hukum. Jadi apa juga peraturan, ya, yang ditentukan oleh Allah. Sebab dia dulu, ya, peraturan itu, ya, satu peraturan yang turun daripada Allah, yaitu syariat Islam. Yang kedua peraturan, ya, yang dibuat oleh manusia, ya, itu disebut sebagai takzir, dan termasuk juga, ya, dia bukan istilah syariat, dia disebut takzir. Di dalam Islam dihukum ada 3: hudud, qisas, takzir. Ya, takzir ni apa juga hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tak ada dalam Al-Quran. Ya, seperti undang-undang jalan raya, hukum pelihara alam. Ya, ini undang-undang, ya, untuk jaga keselamatan, ya, negara ataupun rakyat. Nak bagi rakyat ni ikut peraturan, ya, tak adalah suka hati nak buat apa. Maka itu, ya, juga termasuk dalam hak yang diberikan oleh Allah kepada pemerintah, masuk syariat juga, ya, asalkan tidak menzalimi, ya, rakyat ataupun orang ramai. Semua peraturan atau hukum di dalam Islam dinamakan hukum syariat yang berisi 5 atau 8 garis-garis hukuman. Secara umum, hukum syariat bersumber kepada 4 macam sumber, iaitu kitabullah, ya, ataupun Quran, hadis Rasulullah, qiyas, ya, ataupun perbandingan, ijma', iaitu kesepakatan ulama mujtahid dalam sesuatu masalah. Secara khusus, hukum syariat bersumber kepada kitab-kitab mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Malik, dan Imam Hanbali, 4 mazhab. Jadi tuan-tuan, ulama ni dalam nak mengemukakan, termasuklah Imam Syafi'i ini, dia daripada mana? 4 sumber. Sebab itu kalaulah ada orang mendakwah ini, kata saya baru mimpi malam tadi, boleh tak kita terima? Tak boleh. Kalau diterima, maka akan ramailah orang yang akan berhukum berdasarkan mimpi. Sama macam India lah. Saya baru mimpi itu Tuhan sudah turun di tempat. Lepas tu dia pun buat will kat situ. Nah, kalau semua ikut mimpi, tuan-tuan, susah. Ya, tetapi sumber hukum itu mestilah apa yang ditentukan oleh Allah. Ya, Quran, hadis. Kemudian qiyas dan ijma' yang merujuk kepada kaedah yang ditentukan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Tak boleh kita ambil sumber lain. Ya, ambil tiba-tiba ni pandangan, ya, orang-orang barat, ya, ataupun pandangan entah mana-mana pakar. Ya, tak ada. Dia mesti ini. Tapi kalau motivasi nak ambil lah. Gerak selagi mana boleh bermanfaat, tak bercanggah dengan akidah, silakan. Tapi hukum nak tentukan wajib, apa ni, sunat, harus, haram, makruh, ini kita kena ambil daripada 4 sumber. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya buka kepada tiba-tiba jumpa hadis sahih, maka tolak pendapat aku, ambil hadis sahih dah. Okey, ini kadang-kadang ada sebahagian, ya, dia mentafsirkan sudah. Tetapi tuan-tuan, kata-kata Imam Syafi'i itu juga membuktikan bahawa segala hukum hakam yang telah ditulis, ditetapkan,